Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana diberi peluang untuk kita teruskan pengajian kita dalam mencari ilmu, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ilmu Allah berbeza dengan ilmu kita. Diibaratkan ilmu Allah ini seperti lautan yang luas, dan ibarat ilmu kita adalah seperti anda ambil air laut tersebut dan anda titiskan tangan anda di laut semula, maka titisan itu merupakan ilmu kita. Baik, hari ini kita masuk dalam surah yang seterusnya, iaitu surah At-Takatsur. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, kita akan membaca sama-sama secara bertajwid bacaan yang betul tentang surah ini. Surah ini amat penting juga dalam kehidupan kita, tentang untuk kita nak mengambil ibrah daripada surah ini. Baik, sama-sama kita membacanya. Jom. Terima kasih kepada yang baru join. Minta kita memberi manfaat kepada ramai orang lain dengan cara kita share kepada ramai orang. Baik, mari kita baca bersama-sama surah At-Takatsur. Bagi yang ada Al-Quran, boleh buka Al-Quran dari rumah. Bagi yang tiada, boleh melihat sahaja dalam live ini sambil kita semak sama-sama bacaan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, itu merupakan bacaan surah At-Takatsur, yang mana bacaan yang kita perlu fokus, yang mana kita perlu perbaiki. Baik, kadang-kadang orang tu dia keliru dengan cara bacaan. Antaranya bunyi huruf-huruf yang lebih kurang seperti ha pedas, ha bulat, tha dan sin. Jika kita salah dan kita tertukar huruf tersebut, maka kesalahan dia akan menjadi kesalahan yang berat. Jadi jangan ambil ringan dalam pembacaan Al-Quran. Dalam waktu PKP ni, anda mungkin ada kekangan masa untuk kita pergi ke kelas. Jadi dengan cara kita belajar secara online, percuma. Jadi bila kita belajar secara percuma, anda perlu memberi komitmen kerana tiada bayaran yang diperlukan. Kita terpaksa membuat pelajaran secara jarak jauh supaya tiada jangkitan ataupun risiko jangkitan akan terkena kepada kita. Jadi kita hendaklah memberi manfaat kepada ramai orang lain, yang mana orang lain pun memerlukan bimbingan Al-Quran dengan cara kita menyebarkan manfaat. Kerana dalam Islam sebut sebaik-baik manusia ialah mereka yang memberi manfaat kepada ramai orang. Baik, mari kita baca, kita kaji dia punya tajwid.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ayat pertama, alhaakumut takatsur. Okey, baik. Di sini tiada hukum lain melainkan hanya panjang pendek dan huruf yang kita abaikan dan juga huruf yang kita tekankan. Yang pertama kita jumpa ialah ya yang mana tiada titik bawah dan dia merupakan harakat. Kenapa kita kelabukan dia punya ni? Kalau tuan-tuan perasan ada kelabu di sini. Dia maknanya ya bawah ni tiada fungsi. Yang fungsinya alif kecil. Jadi kita akan baca dua harakat di sini. Dua harakat. Al-ha dan bacaan ha. Pastikan bacaan ha ini adalah bacaan yang tebal. Ataupun kita sebut bukannya bunyi dia pedas. Kita bunyi sebutan H. Huruf H yang betul. Bukannya bunyi huruf H yang mana umpama anda disumbat cili dalam mulut, maka bunyi dia akan menjadi seperti ini. Ini H pedas dalam kaedah haraki. Jadi sebutan ini perlu jelas. Al-ha. Jangan al-ha. Maka tertukar huruf itu. Kesalahan berat. Alhaakumut takatsur. Di sini ada satu huruf atau harakat yang kita abaikan. Jadi dekat Al-Quran ini mudah. Kita dah mewarnakan kelabu, maka kita tak perlu untuk menggunakan huruf tersebut. Kerana kita dah kelabukan, maka kita perlu abaikan huruf tersebut. Jadi kalau anda guna Al-Quran selain pada Al-Quran ni, anda akan keliru di mana satu huruf yang kita patut abaikan. Baik, selepas itu ada satu huruf yang kita tekankan atau kita gandakan bunyinya, iaitu huruf ta, iaitu ada tanda syaddah. Jadi huruf di sini kita perlu tekan. Alhaakumut takatsur. Takatsur. Di sini ada satu alif yang dua harakat panjangnya. Okey, di sini ada satu seolah-olah bunyi S, tetapi tidak. Bunyi dia adalah TH. Iaitu kita perlu sebutnya dengan menjulurkan lidah keluar. Takatsur. Jika anda baca dengan berbunyi huruf S, maka kesalahan bacaan Al-Quran anda, bacaan anda salah besar. Kesalahan yang jali besar. Baik. Hatta zurutumul maqabir. Hatta di sini ha pedas. Ha. Hatta di sini ada satu huruf yang kita tekankan atau kita gandakan bunyi dia. Hatta, dan di sini juga ada satu harakat, dua harakat alif kecil. Hatta zurutumul maqabir. Okey, di sini juga ada harakat. Di sini ada satu alif wasal yang kita abaikan. Okey, itu sahaja. Seterusnya ayat ketiga. Kalla sawfa ta'lamun. Di sini ada satu huruf yang kita tekankan bunyinya, iaitu lam. Kita gandakan bunyinya dengan ada satu alif yang kita memberikan dia dua harakat. Kalla sawfa ta'lamun. Di sini sin baru berbunyi S. Baru berbunyi huruf S. Di sini bunyi huruf TH. Berbunyi yang mana lidah kita perlu kita gigit ataupun kita berada di antara dua gigi. Ini sebutan S. Kalla sawfa ta'lamun. Terima kasih kepada yang baru join. Di sini ada satu waw yang kita warnakan dia sebagai warna biru. Maka ini merupakan mad arid lis sukun, yang mana panjang dia bukan seperti waw-waw yang lain, bukan seperti alif waw ya yang lain, yang mana alif waw yang lain dua harakat sahaja. Tetapi waw yang kita warnakan biru atau ya yang kita warnakan biru atau alif yang kita warnakan biru, maka ia merupakan panjangnya 6 harakat. Mad arid lis sukun. Ta'lamun. Baik. Summa, di sini ada satu huruf yang kita tekankan, dan di sini juga kita warnakan syaddah tersebut. Kenapa kita warnakan? Kerana di situ ada dengung. Bunyi dengung. Beza dengan syaddah ini. Beza dengan syaddah ini. Beza dengan syaddah ini. Kerana apa kita tak warnakan? Kerana di sini tiada dengung. Di sini ada dengung. Dan ini dinamakan wajibul ghunnah. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Di sini waw yang kita birukan ini merupakan wajibul ma'arid lis sukun. Ma'arid lis sukun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Di sini ada satu huruf yang kita tekankan dan ada alif dua harakat. Okey, ini tiada
warna merah kerana dia tiada dengung. Lau di sini ada satu huruf lembut atau digelar sebagai mad lin, yang mana waw atau ya yang mana sebelumnya merupakan baris atas. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Di sini ada satu ya yang berwarna biru, maka ini merupakan mad arid lisukun seperti mana ini, yang panjangnya melebihi la tarawunnal jahim. La tarawun di sini ada satu huruf yang kita tekankan, yang mana kita warnakan dia sebagai warna merah. Jika warna merah, dia mempunyai dengung. La tarawunnal jahim. Di sini ada ya yang kita birukan, maka ini merupakan panjangnya 6 harakat. Bukan seperti ya yang harakat yang berada di tengah, itu bukan 6 harakat. Kerana di hujung ini merupakan mad arid lisukun, yang mana panjangnya kita panjangkan lebih dari 2 harakat. Summa, di sini ada satu huruf yang kita tekankan. Huruf yang kita tekankan yang berwarna merah, maka ia merupakan wajibul ghunnah. Seperti mana ini, macam mana tuan-tuan nak tahu wajibul ghunnah? Jika mim yang bertanda syaddah atau nun, maka ia merupakan wajibul ghunnah. Selain pada itu, bukan. Senang je. Tapi kalau anda malah hafal mim syaddah atau nun syaddah, anda tengok dia, anda beli Al-Quran ini dan anda tengok warna merah, maka dia merupakan dengung. La tarawunnaha. Di sini juga nampak nun bertanda syaddah. Saya dah sebut mim syaddah atau nun syaddah merupakan wajibul ghunnah. Jadi sebab itu kita dengungkan. La tarawunnaha 'ainal yaqin. Okey, di sini ada tanda biru seperti mana ini, merupakan mad arid lis sukun. Summa sama je, wajibul ghunnah. La tus'alunna, di sini juga ada wajibul ghunnah. Yauma idzin. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, macam mana sebutan zal? Apa beza sebutan zal ni dengan sebutan zai? Siapa yang kata sama, silap. Sebenarnya jika anda menganggap sama, bunyi dia sama, seperti mana huruf Z, maka anda telah membuat satu kesalahan yang besar, yang amat besar. Kerana perbezaan dia ialah seperti mana huruf Tha dan huruf Sa. Tha dan Sin. Macam itulah perbezaan huruf Zai dan Zal. Zai tiada keluar lidah. Ini baru ori Z. Ori huruf Z. Ini bukan ori huruf Z. Ini DZ. Kalau dalam kaedah haraki, dia punya sebutan DZ, yang mana kita gigit lidah kita. Bukan gigit betul, kan putus. Kita gigit dan kita bunyikan huruf Z. Inilah sebutan zal. Yauma izin. Di sini ada satu hukum yang nama izhar, yang jelas. Jadi izhar kita tak warnakan apa-apa pun kerana tiada dengung dan tiada syaddah. Jadi di sini jika tanwin yang berwarna hitam dan selari merupakan jelas izhar. Anin na'im. Anin na'im. Di sini ada satu nun yang kita tebal, kita gandakan bunyinya. Dan ini merupakan wajibul ghunnah kerana kita ada warna merah di sini. Ya di sini merupakan ya yang mad arid disukun, yang mana panjangnya 6 harakat. Baik, itulah merupakan bacaan tajwid atau bacaan yang kita perlu fokus di dalam solat ataupun bacaan kita, sama ada bertalaqi ataupun kita membaca seorang diri, bertadarus. Jadi bacaan itu perlu. Kerana jika anda salah bacaan, sia-sia sahaja anda baca. Dan selain itu terutama dalam solat, kerana surah lazim. Apa maksud lazim ni? Kebiasaannya orang baca. Lazim maksudnya kebiasaannya orang baca. Jadi kebiasaan orang baca ni, orang kena faham. Supaya bila dia faham, dia akan betulkan bacaan dia dan dia akan elak daripada kesalahan. Bila dia faham setiap surah itu, dia akan rasa hendak menjaga bacaannya. Seperti mana kita baca buku cerita, kita akan jaga setiap tutur kata kita supaya orang yang mendengar akan faham. Baik. Jadi kita akan masuk dalam pemahaman surah At-Takatsur. Jadi, baik. Apa yang tuan-tuan faham tentang surah At-Takatsur ini? Seperti yang description saya tulis.
Apa description saya tulis, jangan rasa selesa dengan apa yang anda ada sekarang. Sebab apa saya kata macam tu? Baik, mari kita tengok sama-sama ayat demi ayat surah At-Takatsur menjelaskan berkait rapat dengan kehidupan kita sebenarnya. Seperti mana saya jelaskan surah Al-As dan Humazah sebelum ni, memang amat-amat berkait rapat. Saya sangat tegas dalam bahagian menjelaskan bahagian kehidupan manusia ini, kerana jika bahagian penceritaan saya akan biasa, saya akan cool down, tetapi bahagian ni saya akan agak tegas. Baik, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Apa maksud? Perbuatan. Alhaakum. Perbuatan bermegah-megah dan berlumba-lumba telah melalaikan kamu. Alhaakumu. Apa maksud alha tu? Telah melalaikan. Alhaakumu. Telah melalaikan kamu. Apa benda yang melalaikan kamu tu? Takatsur. Iaitu megah. Ataupun menunjuk ataupun berlumba-lumba. Baik, takatsur bermaksud bermegah-megah dan berlumba-lumba. Jadi, apa yang dimaksudkan di sini? Bermegah-megah ini. Okey, bermegah-megah ini maksudnya seseorang itu dia merasa selesa dengan apa yang dia ada. Anda merasa selesa dengan apa yang anda ada sekarang. Mesti anda terfikir, bila anda dengar sahaja perkataan bermegah-megah, apa yang kita terdetik mesti orang kaya, betul? Mesti kita terfikir ataupun orang yang hidup senang. Sebenarnya tak. Takatsur merujuk kepada semua orang yang merasa selesa terhadap hidup dia. Tak kisah dia miskin ke, dia kaya ke. Itu merupakan takatsur. Bila kita rasa selesa dalam kehidupan, bila kita rasa selesa dalam kehidupan dunia, sebelum sampai ke syurga kita dah rasa selesa, maka berhati-hatilah anda kerana anda di akhirat kelak akan tidak selesa. Konsep kehidupan dia stabil tau. Jika anda susah awal, maka akan senang kemudian. Jika anda senang awal, susah kemudian. Itu nama kehidupan. Tak adanya dalam kehidupan anda senang awal dan senang kemudian. Tak ada. Biasanya kehidupan dia akan sentiasa positif dan negatif. Bila anda senang kemudian, anda akan susah. Bila anda senang sekarang, anda akan susah kemudian. Bila anda susah sekarang, anda akan senang kemudian. Itu konsep kehidupan. Jadi kita nak pilih mana? Biasanya kemudian merupakan abadi atau kekal. Biasanya kemudian ni adalah cita-cita. Dan yang sekarang merupakan usaha. Anda nak selesa dalam keadaan usaha atau anda nak selesa dalam keadaan rizal ataupun pencapaian. Jadi kita dekat dunia merupakan kita dekat dunia ini membuat usaha ataupun kita bercucuk tanam untuk mendapat result di akhirat. Ataupun kita di dunia sedang exam. Cuba bayangkan anda terlalu selesa sebelum exam. Adakah anda akan dapat result yang bagus? Faham tak konsep ni? Adakah anda akan dapat result yang baik jika anda selesa tanpa usaha di dalam study? Boleh dapat tak 8A contoh? SPM ke apa ke? Tak boleh, tak logik. Konsep kehidupan, mesti kita susah dulu untuk dapatkan yang senang. Dan kalau kamu nak susah kemudian, kamu senang sekarang, memang kamu akan dapat susah kemudian. Itu konsep kehidupan. Jadi, saya nak terangkan bahagian bermegah-megah ini. Bila kita rasa selesa dengan apa yang kita ada, contohnya, kita dah rasa hidup ni, kalau kita perasan, kita perlu upgrade hidup kita. Seperti mana saya jelaskan dalam surah Al-As dan surah Al-Humazah. Kita perlu sentiasa upgrade hidup kita. Sebab kita perasan dunia sekarang makin maju. Kita perasan dunia makin maju. Sebab apa? Sebab semua orang di dunia ini upgrade. Kita nampak Google semua upgrade. Kita nampak handphone semua upgrade. Ada tak handphone Nokia maintain daripada torchlight? Macam tu torchlight sekarang masih button lagi. Ada tak? Tak ada. Memang dia upgrade. Itulah konsep kehidupan. Dalam kehidupan, kita tak boleh rasa selesa supaya kita akan senang di sana. Di sana tu di mana? Di akhirat kelak. Itu maksudnya. Jika kita senang di dunia, maka akhirat kelak akan binasa. Faham tak apa yang saya cakap? Jadi Allah sangat marah dengan orang yang rasa selesa dengan diri dia waktu di dunia. Dan bermegah dengan apa yang dia ada. Walaupun dia rasa bermegah dengan, dia rasa gaji dia 1,000,
Walaupun ikut kan, miskin lah macam tu kan. Ataupun 100 ke gaji. Tetapi dia rasa selesa. Dia tidak pernah tak rasa tak selesa. Dia rasa selesa je. Malas lah bekerja. Aku rasa okey je kot hidup macam ni. Ataupun aku rasa okey je kot dengan result aku macam ni. Banyak. Atau aku rasa selesa je kot dengan pencapaian aku sekarang. Tanpa upgrade. Maka Allah benci dengan orang macam ni. Dalam surah At-Takasur tersebut. Kita baca ayat kedua. Hatta zurtumul maqabir. Apa maksud? Orang yang bermegah-megah ni telah dilalaikan. Sehingga bila? Sehingga hatta zurtumul maqabir, sehingga dia masuk dalam kubur. Maksud apa? Jika kamu memilih untuk selesa, maka Allah akan lalaikan kamu sampai masuk kubur. Itu maksudnya. Jadi kita kena set mind dalam otak, jangan rasa selesa dengan kehidupan. Kita kena sentiasa mencari ilmu. Kita kena sentiasa mengupgrade diri kita. Bila kita upgrade, kita sentiasa tak selesa dan tak selesa. Kita akan sentiasa upgrade. Dan bila kita upgrade, kita akan dekatkan diri kita kepada Allah. Bila kita sentiasa upgrade, kita akan dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tak pernah orang upgrade makin jauh pada Tuhan. Biasanya orang akan upgrade, dia akan kenal hidup dia macam mana. Dia akan kenal, hidup macam ni. Bila dia naik satu tahap lagi, dia akan nampak satu gap yang lain. Dia nampak gap. Nampak dah. Dan dia akan nampak kehidupan ni, susahnya kehidupan ni. Dan dia upgrade. Baru dia nampak rupa-rupanya kesusahan-kesusahan semua ni, untuk kita selesaikan semua kesusahan ni adalah dengan kita kembali ke Tuhan. Bila anda tak membuat perkara ni, anda rasa saya dah selesa dengan tahap saya sekarang. Contoh saya gaji 2,000, 1,000, atau result saya dalam keadaan macam ni. Aku selesa dengan kehidupan macam ni. Tak naklah upgrade. Sebab aku tengok orang-orang yang upgrade ni macam susah je hidup dia. Jadi menyebabkan anda tak kenal Tuhan. Dan anda tak pernah rasa bersyukur dalam diri. Faham tak? Bila anda tak upgrade diri anda takkan bersyukur dalam diri. Walaupun anda selalu buat solat semua sebagainya, tetapi anda takkan rasa hidup ini, bagaimana dunia ini bergerak, anda takkan rasa bagaimana Allah menyusun dunia ini yang menyebabkan kita perlu bersyukur kepada dia. Itu maksudnya Allah kata dalam surah Al-Asr dan Humazah, manusia ni rugi sebabnya dia tidak pernah memanfaatkan apa yang dia ada. Dia tak pernah memberi manfaat kepada orang lain. Dia tidak pernah upgrade diri dia, sentiasa merasa selesa dengan keadaan dia. Itu maksudnya. Terima kasih kepada yang baru join. Minta kita memberi manfaat kepada ramai orang dengan kita share kepada ramai orang. Saya tak buat view pun tuan-tuan. Saya sebarkan manfaat. Apa yang saya ada, saya sebarkan. Sebabnya bila saya mati kelak, saya ke akhirat kelak, saya sekurang-kurangnya saya ada benda yang saya nak cakap dekat Allah. Apa sumbangan saya dekat dunia ni. Dunia nak kiamat dah tuan-tuan. Tak lama dah. InsyaAllah saya akan cerita pasal kiamat ni dalam surah seterusnya, iaitu surah Al-Qari'ah. Tuan-tuan akan tahu kiamat ni betapa dekatnya kiamat sekarang. Tanda-tanda COVID ni pun merupakan tanda kiamat. Banyak tanda kiamat yang kita dah nampak, antaranya tasik tiba-tiba. Ini saya akan cerita waktu dalam cerita surah Al-Qari'ah atau surah-surah yang berkaitan dengan kiamat. Baik. Kita sambung ayat ketiga. Kalla sawfa ta'lamun. Apa maksudnya? Kalla apa maksudnya? Sekali-kali tidak. Sawfa ta'lamun. Kelak mereka akan ketahui. Itu Allah sebut. Allah geram ni. Apa maksud kalla sawfa ta'lamun? Sekali-kali tidak. Mereka akan tahu juga satu hari nanti. Itu maksudnya. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan ketahui. Itu dia maksud. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla. Summa. Sekali lagi. Sawfa ta'lamun. Kau akan tahu juga. Allah marah ni dekat orang yang mana berlumba-lumba ataupun bermegah-megah dengan apa yang dia ada. Dia berasa selesa dengan apa yang dia ada. Ini Allah marah ni. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kelak mereka akan tahu dengan yakin. Sangat yakin apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu ni tuan-tuan? Tentang apa benda yang dia buat ni. Apa benda yang dia buat kat dunia ni. Betapa ruginya sebab dia pun tak upgrade diri dia. Bila dia tidak pernah sentiasa merasa selesa dan dia tidak sentiasa memperbaiki diri sendiri, tidak pernah memegang konsep hari ini lebih baik daripada semalam, maka dia ni sangat-sangat rugi. Di akhirat kelak, bila timbang al-mizan, amalan dia terlalu sedikit. Tuan-tuan faham tak? Adakah tuan-tuan faham
al-mizan atau amalan, dosa dan pahala kan. Adakah kita fikir amalan pahala ini adalah kita bersolat, kita berdoa, kita solat tahajud, kita solat dan berzikir, solat berzikir, solawat. Adakah dengan itu saja akan timbang baik itu akan berat? Macam tu. Tanpa anda memberi manfaat kepada orang lain, tanpa anda mengupgrade diri anda, tanpa anda menolong orang lain dan membantu orang lain, dan sentiasa mengupgrade diri sendiri supaya diri anda naik lebih tinggi, dan orang akan menganggap anda ini seorang yang suka membantu orang lain. Kenapa anda tak letakkan diri anda di tahap yang macam tu? Adakah anda nak jadi orang yang berzikir saja tanpa membuat apa-apa, tanpa memberi manfaat kepada orang lain, tanpa upgrade diri? Dan ataupun adakah anda fikir bahawa upgrade diri ataupun hari ini lebih baik daripada semalam bermaksud kita berzikir dan berselawat sahaja? Tak, tuan-tuan. Salah sebenarnya. Apa maksud kita baik daripada semalam adalah kita mengubah cara hidup kita. Mengubah apa yang kita ada sekarang. Kita sentiasa upgrade. Contohnya, hari ni kita berniaga karipak. Esok kita berniaga karipak lagi. Esok lagi berniaga karipak lagi. Minggu depan karipak lagi. Tahun depan karipak lagi. Tahun-tahun, 10 tahun akan datang karipak lagi. Tanpa ada plan. Tanpa ada strategi untuk kita upgrade hidup kita ini kepada yang lebih baik. Itu maksudnya anda merasa selesa dengan kehidupan anda. Jadi bila anda merasa selesa dengan kehidupan anda akan mengulangi rutin harian yang sama. Dan menyebabkan bila anda mengulangi rutin harian yang sama, anda akan rasa selesa. Dan bila anda bersembang dengan orang lain, anda akan ada sifat bongkak. Anda akan ada sifat takabur dan sifat menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sebab apa? Sebab apa saya cakap macam tu? Sebabnya kita sudah merasa selesa dan kita rasa macam, dan bila kita tidak upgrade diri kita, kita akan ada satu sifat yang mana sifat kita tak suka ada persaingan. Dan bila kita kita tak suka persaingan, dan bila ada pesaing, contoh kita jual karipak kan, tiba-tiba ada seorang ni buka kedai karipak sebelah kita, berniaga. Of course kita dengki, betul. Sebab apa? Kenapa dia tiba-tiba buka sebelah kedai aku? Kita rasa persaingan. Tiba-tiba kita nampak karipak dia makin lama, esoknya makin maju. Esok minggu depan, tahun depan dah buka dah kilang karipak. Kau masih gerai lagi, masih goreng-goreng macam tu. Lepas tu dia yang buat karipak dia, bukan dia pekerja dia dah jadi CEO dah. Dia dah duduk dekat bilik aircon dah, lepak dah dengan pekerja-pekerja sambil dia arah-arah. Engkau masih goreng karipak, engkau yang buat semua. Engkau masih diri engkau yang dulu, itulah engkau sekarang. Tak pernah berubah. Dia dah upgrade diri dia. Jadi engkau akan rasa dengki dan kau mula menghumazah, surah al-humazah, iaitu menjatuhkan orang lain dengan cara buka aib dia dan supaya dia jatuh ke tahap kau. Itu persaingan yang paling hodoh sekali. Tahu? Apa perbezaan persaingan yang sihat? Perbezaan persaingan yang sihat dengan persaingan yang teruk. Bezanya adalah persaingan yang sihat adalah orang yang nampak orang lain naik, dia akan belajar daripada dia. Dia akan belajar macam mana dia naik. Macam mana dia naik. Oh, dia naik macam ni, so aku kena tiru dia. Aku kena ikut cara dia, macam mana dia naik supaya aku sama tahap dengan dia. Itu maksud persaingan yang sihat. Bila persaingan yang teruk, engkau nampak dia naik, engkau buka aib dia. Dia ni tipu, karipak dia karipak angin je. Bila siapa yang makan karipak dia sakit perut. Itu kau jatuhkan dia supaya jatuh kat tahap yang mana tahap miskin kau tu. Tu maksud saya. Bukan saya nak kata, maksud saya hidup ni kita kena sentiasa upgrade. Itu maksudnya orang yang suka menjatuhkan orang lain. Jadi Allah laknat orang yang macam ni. Wailul likulli humazatil lumazah. Saya dah masuk balik surah Al-Mazah dah. Allah mencela atau celakalah orang yang menjatuhkan orang lain. Dia tak pernah nak upgrade diri dia, tapi dia tak suka tengok orang lain naik. Bila dia tengok orang lain naik, dia nak jatuhkan orang lain tu supaya sama je tahap dengan dia. Mana boleh. Sebab tu orang Melayu tak pernah berkembang. Bezanya orang Cina. Betul kita marah orang Cina. Kita lah kena upgrade diri kita sebenarnya. Kita kena ubah cara pemikiran kita. Kita ni sebenarnya dia dah diprogramkan oleh British. British dah programkan orang Melayu duduk kat kampung petani. Orang Inggeris duduk dekat pelompongan. Orang India duduk estate. Jadi benda ni yang telah
memprogramkan orang Melayu ni jadi tak suka berniaga. Kita kerja kerajaan je tak habis. Jadi bila kita dah programkan macam ni, itu yang menyebabkan bila kita dah tak ada duit, kan kerja kerajaan susah sekarang. Lepas tu kita mula nak masuk bidang Cina ni, perniagaan ni. Jadi kita masuk perniagaan, Cina dah berkembang dah, ekonomi tinggi. Kita ni bertahap rendah. Jadi kita ni bersaing dengan diri kita, orang Melayu. Persaingan kita ni teruk, tak macam Cina. Mereka saling bantu-membantu. Persaingan orang Melayu ni, nampak orang lain naik, jatuhkan dia. Nampak, kau jangan naik lah, kau turun sekali dengan aku. Tahap. Itu salahnya kita punya kita punya pemikiran ni. Orang Cina dah nampak orang kawan dia naik, dia terus macam mana kau buat? Kawan dia pun ya, macam ni, kau kena ikut macam ni, kau kena marketing ni, kau kena sebarkan dengan cara macam ni, kena bagi orang nampak. Kita bukan nak belajar dengan orang yang berjaya. Kita dia ni tipu, dia peniaga tipu, dia jual karipat angin, makan sikit perut. Orang tak nak beli dengan dia, betul dia jatuh sama macam kau. Tu kau salahkan bangsa lain pula. Tu yang tak boleh lah sebenarnya. Jadi kita perlu betulkan cara kita. Saya tak nafikan orang Melayu ramai yang dah berjaya sekarang. Di antaranya kita nampak Rizak ramai yang hebat-hebat. Jadi kita perlu belajar daripada mereka. Kita perlu belajar daripada orang-orang yang Melayu berjaya supaya mereka bantu kita. Kita minta dia pun jadi mentor kita. Saya bukan cakap pasal miskin kaya, kita cakap pasal semua perkara. Sama ada pembelajaran, orang ni hebat daripada kita kan. 8A kita 1E, 5E, dia 5A, kamu 5A dengung E. Jadi kita kena belajar daripada dia. Kita shortcut hidup adalah kita belajar daripada kesilapan orang lain. Siapa yang cakap hidup ni adalah orang yang paling hebat adalah orang yang berpengalaman, salah. Itulah orang yang berpengalaman, atas membuat kesalahan, dia melakukan kesilapan atas sebab pengalaman adalah orang yang bodoh. Saya malas nak berkias-kias. Sebenarnya orang yang paling bijak ialah belajar daripada kesilapan orang lain. Belajar daripada kesilapan orang buat silap. Lepas tu kau tak buat silap dah. Itu orang yang mengupgrade diri yang cara yang betul. Bila engkau ni buat satu benda tanpa ada mentor, tanpa ada guidance, engkau nak upgrade tanpa ada guidance, tanpa ada orang yang tunjukkan jalan dekat kau, memang kita akan belajar dari pengalaman lah. Memang kita ni ilmu tak ada. Jadi kita nak upgrade ni, memang kita akan langgar dinding banyak kali. Langgar tu, langgar ni. Jadi kita nak upgrade dengan cara senang ke cara mudah? Cara senang ialah kita kena ada mentor. Yang mana mentor tu dah sukses, proven sukses, ataupun dah ada result berjaya. Bukannya kita ambil mentor yang belum ada result lagi. Kita kena ambil mentor yang dah mempunyai kejayaan dan kita minta dia guide kita supaya ikut track dia, jalan dia, supaya kita boleh ikut dia. Itu maksudnya mentor. Bukannya cara dan kita belajar daripada kesilapan dia. Dia cakap saya pernah buat macam ni, jadi kau jangan buat macam ni sebab aku dah tersilap. Itu maksudnya belajar guidance. Tetapi dalam kisah kita ni tak ada macam ni. Orang Melayu banyak berniaga tanpa ada guidance daripada orang lain. Banyak bagi bantuan je. Nah 15,000 bantuan daripada kerajaan kadang-kadang kan untuk peniaga-peniaga. Apa gunanya duit beribu-ribu tu kalau kau tak ada ilmu perniagaan? Sama je kau nak berniaga, habis 15,000 tu kau tak ada ilmu, kau langgar dinding je, jatuh balik. Sama je. Kita kena ada ilmu dengan cara kita sebarkan manfaat kepada ramai orang. Kita kena sebarkan manfaat kepada orang lain. Itu maksudnya erti kehidupan. Jadi saya nak kaitkan balik dengan surah At-Takasur ini. Orang yang merasa selesa, dia tak nak upgrade diri dia. Jadi yang saya cerita tentang mentor ni, tentang orang yang nak upgrade diri, ini orang yang bagus. Orang yang berniaga yang nak upgrade, dia tidak mahu hidup dia. Saya pernah tahu. Saya waktu darjah 1 pergi dengan mak, pergi beli nasi lemak, pergi sekolah beli nasi lemak. Makcik yang sama. Lepas tu sekarang saya pergi lagi dekat Petani tu, yang mana saya pergi darjah 1 beli nasi lemak, makcik yang sama juga. Faham tak? Saya pelik. Kenapa dia tak nak upgrade hidup dia? Kenapa dia tak nak naikkan dia punya situasi kehidupan dia? Kenapa dia rasa selesa dengan kehidupan dia waktu tu? Faham tak perbezaan dia? Itu maksudnya dia dah merasa selesa dengan kehidupan dia dan dia tidak pernah nak melakukan konsep hari ini lebih baik daripada semalam. Dah azan. Kita sahut azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Terima kasih kepada yang baru yang masuk. Saya minta share kepada ramai orang. Terima kasih Lokman Helmi kerana like. Kita sawat azan dulu ya. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Baik, kita sambung sedikit lagi ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Tadi ayat kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Maksudnya kamu sekali-kali kamu akan tahu juga dengan yakin apa yang kamu lakukan ni. Baik, kita tengok ayat ke-6, la tarawunnal jahim. Siapa yang bermegah-megah akan tengok neraka jahim kelak, dekat akhirat kelak. Kamu akan nampak jahim ni, neraka jahim ni adik-beradik dengan neraka jahanam lah. Jahim, jahanam, lebih kurang di dasar neraka. Api yang kita tengok api ke dapur tu, dasar tu, bawah sekali tu nak pergi neraka. Bawah tu itulah umpamanya. Baik, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Maksudnya kamu akan tengok kelak neraka jahim tu dengan kepala otak kamu sendiri, mata kepala otak kamu sendiri. Itu maksud Allah. Siapa yang mereka yang suka bermegah-megah dan berasa selesa dengan kehidupan dia tanpa memperbaiki kehidupan dia. Itu maksudnya. Baik, kita terus ke ayat terakhir. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang apa yang kau ada, apa kenikmatan yang kau dah kecapi. Faham tak? Apa benda yang kita ada dekat dunia ini, apa benda yang kau rasa selesa sangat, itu semua kita akan ditanya balik. Kita akan ditanya apa benda yang kita rasa selesa sangat. Sebab itu saya dah cakap, kita jangan rasa selesa apa yang kita ada sekarang, supaya kita akan upgrade kehidupan kita. Bila anda rasa selesa, kita akan ada takjub ataupun rasa bongkak dalam diri. Benda ini yang Allah mencela. Faham? Baik. Jadi, orang yang bermegah-megah ini, dia tidak mahu menambah ilmunya ataupun memperbaiki diri dia. Yang mana dia perlu ada guidance dengan mentor untuk memperbaiki hidup dia supaya dia tidak langgar dinding yang saya sebut tadi. Jadi, itu untuk berjaya. Jadi orang yang tak nak upgrade hidup dia, maka dia akan masuk dalam neraka jahim kelak. Na'udzubillah min zalik. Baik, saya nak terang ini kepada orang yang
merasa selesa kehidupan. Kita minta supaya jangan rasa selesa dengan apa yang kita ada sekarang. Boleh? minta terima kasih kepada siapa yang masuk. Kita minta sebarkan manfaat dengan cara kita share kepada ramai orang. Baik. Jadi kesimpulannya dalam surah At-Takatsur ini, Allah sangat marah kepada orang yang tidak memegang konsep hari ini lebih baik daripada semalam. Untuk yang bermasuk Jadi jika kita nak elak daripada golongan yang Allah benci ini, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu tambah ilmu. Tambah ilmu apa yang kita ada, dan apa yang kita mempunyai ilmu, kita perlu menyebarkan kepada orang lain. Kita perlu memberi manfaat kepada ramai orang supaya orang lain boleh jadi macam anda. Faham tak? Bila kita membantu orang lain, automatik kita akan meningkatkan prestasi hidup kita. Adakah anda, contohlah anda seorang peniaga. Contoh, anda pendapatan anda peniaga RM1,000 sebulan, RM1,000 je hidup. Adakah pada 10 tahun akan datang anda masih nak tahap yang sama, RM1,000? Adakah kita nak tahap yang sama? Jadi orang yang macam ni, ini yang Allah tak suka. Orang yang mana dia tidak upgrade dia punya kehidupan, yang mana kehidupan dia still sama tanpa ada penambahan ataupun orang kata apa, kalau tuan-tuan faham, jika kita membantu ramai orang, income kita akan naik. Jadi bila orang, contoh saya yang saya cerita tadi, daripada darjah 1 saya nampak orang yang jual nasi lemak muka yang sama, sekarang saya pergi ke gerai nasi lemak, orang muka yang sama. Itu antara orang yang Allah cela dalam surah At-Takatsur ini. Baik, mungkin setakat itu sahaja untuk penjelasan surah At-Takatsur. Apa yang penting, kita perlu upgrade diri kita. Seperti mana saya sebut dalam surah Al-As dan surah Al-Humazah, bila kita tidak membuat satu konsep yang hari ini lebih baik bersemalam, maka kita akan ada satu sifat dengki yang mana kita tak suka orang lain naik. Kita tak suka orang lain lebih tinggi daripada kita. Sebabnya hidup kita ni penuh dengan persaingan. Hidup kita penuh dengan orang kata apa, orang ujian atau orang suka tekan kita ke bawah. Biasanya anda, kalau anda jual emas, contoh emas, ataupun anda jual karipak ke, jual goreng pisang ke, mesti ada persaingan gerai goreng pisang yang lain. Jadi bila ada persaingan, pesaing ni umpama nak menjatuhkan anda, jangan anda marah pesaing, sebab pesaing memang ada. Dekat dunia tak ada pesaing. Dunia ni adalah game. Kita main game pun memang kita ada persaingan. Siapa yang paling power, dia lah menang. Siapa yang boleh maintain energi dia, siapa yang boleh konsisten dalam membuat iklan dan strategi marketing dia betul, ataupun dia punya strategi dia punya untuk dia capai kejayaan dia betul, dia lah akan menang. Konsisten tu yang betul. Sebab tu saya nak cakap, orang yang berjaya ialah orang yang energi dia tinggi dan dia konsisten dengan apa yang dia buat. Orang yang tak berjaya, orang yang sentiasa akan naik jatuh adalah orang yang mana mula-mula nak buat ni, nak berniaga ni, lepas tu dia tengok tak laku, alah malah berniaga ni pula lah. Dia berubah-ubah dia punya pemikiran, dia berubah-ubah dia punya strategi. Dalam kaedah marketing orang panggil otak monyet ataupun monkey mind. Dia tidak pernah fokus atas apa yang dia nak buat. Jadi maksud saya, dalam surah At-Takatsur ni saya nak jelaskan, kita perlu buang sifat rasa selesa dalam diri. Itu sahaja yang nak saya sampaikan dalam surah At-Takatsur ini. Terima kasih kepada yang baru masuk dan yang singgah masuk saja keluar balik, ataupun yang singgah masuk share. Saya tetap menghargai anda kerana anda sanggup menimba ilmu dan memberi manfaat kepada orang lain dengan cara share, dan sanggup belajar tentang Al-Quran dan kefahaman. Bila kita faham, kita akan dapat khusyuk dalam membaca surah-surah tersebut. Surah yang kita baca itu, kita akan rasa khusyuk dan kita akan memperbaiki bacaan kita supaya tiada salah. Faham? Bila kita tertukar huruf, maka dia punya maksud akan berlari. Boleh? Baik, terima kasih. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan esok saya bertugas. Jadi saya tak pasti sama ada boleh buat live atau tak. Sebabnya saya dinasihatkan oleh jemaah masjid supaya sebabnya kadang-kadang masjid ni ada ceramah. Jadi imam yang bertugas perlu duduk
tak boleh, waktu maghrib dengan isyak tu perlu ada sekali lah, supaya pegawai masjid tu ada mendengar ceramah sekali. Jadi saya tak tahu boleh buat tak live atau esok untuk menceritakan tentang Al-Qari'ah. InsyaAllah saya akan maklum di dalam post. Terima kasih kepada yang join. Apa yang baik datang daripada Allah, dan yang salah silap ataupun saya tersalah cakap semua datang daripada saya. Dan jika saya ada salah cakap tu, minta komen dan beritahu kepada saya, sama ada dalam komen ataupun personal. Setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.